Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akmal Dina binti Muhammad Haris. Uh, Student ID saya 2020644024. Hari ini saya akan membentangkan assignment saya yang bertajuk Creationism. Topik yang akan saya bincangkan ada 5. Yang pertama adalah konsep dan asal-usul Creationism. Yang kedua, jenis dan matlamat Creationism. Yang ketiga, tokoh Creationism. Yang keempat adalah perbandingan Creationism dengan Darwinism. Dan yang kelima, Harun Yahya dan kritikannya terhadap teori evolusi Darwinism. Yang kelima ni merupakan saya punya ulasan artikel bagi kajian yang berkaitan dengan Creationism. Ini adalah slide saya yang pertama yang bertajuk konsep dan asal-usul Creationism. Asal-usul manusia sering dibahaskan oleh ahli falsafah. Walaupun telah bertahun-tahun berlalu, isu ini masih menjadi topik hangat dalam arena perdebatan antara ilmuwan dan agamawan. Keyakinan teoretik yang berbasiskan keyakinan keagamaan tentang asal mula penciptaan disebut Creationism. Jadi itulah konsep Creationism, di mana manusia yang mendukung dan mempercayai kitab-kitab yang benar disebut Creationist. Manusia yang percaya terhadap konsep Creationism, yang Creationist, manusia Creationist, mereka tidak berpegang bahawa manusia dan juga kehidupan lain dekat muka bumi ni terevolusi dari zaman purba. Dalam assignment saya ada memetik macam bukti daripada buku yang bertajuk Sejarah Kehidupan, di mana penulisnya membincangkan bahawa Creationism merupakan sebuah keyakinan bahawa manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi ni, seluruh angkasa mempunyai asal-usul atau oleh asal-usul yang ada campur tangan yang maha tinggi, ada campur tangan Tuhan. So, orang-orang dalam buku tu penulis dia cakap orang-orang yang menganut kepercayaan Creationist percaya bahawa Tuhan memiliki kekuasaan untuk mencipta makhluk secara spontan daripada tak ada apa-apa. Jadi tidak disangka lagi bahawa pemahaman konsep Creationism ni lahir dari ajaran agama yang berakar dari ajaran para nabi, atau lebih jauh sebenarnya pemahaman ni sudah ada sejak manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam. Dalam buku yang lain, penulis ni menjelaskan secara individu. Dr. Henry Madison Morris, beliau merupakan seorang Kristian, merupakan salah seorang tokoh yang menjadi pemula, macam pioneer yang mempertahankan teori Creationism pada tahun 2006. Tahun 2006 dengan mengetengahkan ajaran kitab Injil. Henry Madison Morris digelar founder of modern creation science movement. Beliau menyampaikan ceramah mengenai Tuhan dan ciptaannya serta menulis buku pertama yang mengandungi terjemahan kitab Injil, iaitu Genesis. Buku Genesis tulisan Dr. Henry Madison Morris ni mempunyai banyak bab. 11 bab yang pertama memberi penerangan mengenai penciptaan dunia dan hidupannya serta cerita tentang bahtera Nabi Nuh AS. Dr. Henry Madison Morris juga memberi keyakinan bahawa hanya ada 2 jenis asal-usul manusia yang mana manusia pilih untuk percaya, iaitu Creationism dan Evolutionism, yang mana kedua-duanya tak dapat dibuktikan atau dibohongi dengan logik kajian saintifik, kerana perkara ni tak mampu untuk direplika, diperhati dan diuji. Okay, next slide saya mengenai jenis
dan matlamat creationism. Dekat sini kita ada 3 jenis creationism yang lebih terkenal. Jadi banyak sebenarnya creationism, tapi yang ni yang paling utama berbanding yang lain, iaitu Young Earth Creationist (YEC), yang kedua Old Earth Creationist (OEC), dan yang ketiga Neo-Creationism. Untuk matlamat creationism, matlamat dia satu je. Dia nak menolak teori-teori yang selain daripada creationism, terutamanya teori evolusi, ataupun lebih dalam lagi teori Darwinism dalam konteks assignment ini, yang mengatakan manusia berasal dari spesies monyet atau beruk. Okey, YEC dia adalah percaya Tuhan mencipta alam semesta dalam masa 6 hari, yang sehari mempunyai 24 jam dengan caranya yang istimewa. OEC pula, Old Earth Creationist, atau dikenali juga dengan nama Progressive Creationism. Orang-orang ni diorang percaya bahawa kehidupan ini, bumi ni, kehidupan dalam bumi ni, termasuklah angkasa semua-semualah, tercipta dalam masa yang panjang mengikut informasi kosmologi yang ada dan juga rekod-rekod geologi yang ada. Untuk Neo-Creationism dia sebenarnya merupakan pergerakan yang bertujuan untuk jelaskan balik tafsiran creationism yang sebenar ke arah yang lebih boleh diterima oleh masyarakat, terutamanya yang menggubal dasar pendidik dan komuniti saintifik. Okey, untuk matlamat creationism macam yang saya cakap tadi, satu je, dia untuk menolak teori Darwinism yang mengatakan manusia berasal dari beruk. Sebab creationism ni macam kita percaya tadi, macam kita bincangkan tadi, konsep dia dan asal usul dia percaya Tuhan yang menciptakan semua benda, bukan terevolusi dari mana-mana nenek moyang. Okey, bagi manusia yang percaya creationism, terutamanya yang beragama Islam, matlamat hidup orang Islam ni, Allah dah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia ni untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi itu adalah matlamat bagi orang-orang yang percaya dengan creationism. Kalau orang creationism tu dia orang Kristian ke ataupun orang yang beragama lain selain daripada Islam, matlamat dia based on kitab dia juga, based on agama dia, macam tu. Next slide, kita membincangkan tentang tokoh creationism. Dalam assignment ini saya hanya senaraikan 2 orang sahaja, satu tokoh yang beragama Islam, satu lagi yang beragama Kristian. Seperti yang anda dapat lihat, yang pertama adalah Harun Yahya atau nama sebenar dia Adnan Oktar. Yang kedua adalah Dr. Henry Madison Morris III. Harun Yahya atau nama sebenar dia Adnan Oktar bin Yusuf Oktar Aslan. Beliau dilahirkan di Ankara pada tahun 1956 dan mempunyai jalur keturunan Sayyid. Maksudnya dia berketurunan Rasulullah SAW daripada jalur cucu baginda yang bernama Hasan. Kalau berketurunan Husain, gelaran dia adalah Syarif. Harun Yahya bermazhab Hanafi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks assignment ini, Harun Yahya
telah mengkritik teori berkenaan teori Darwinism ni daripada aspek epistemologi dia, dan sumbangan dia, Harun Yahya ni, dia berjaya menonjolkan prinsip asas teori evolusi Darwinism berteraskan fahaman materialism. Okey, fahaman materialism ni dia adalah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan yang mempunyai matter, jirim. Contohnya, kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biochemical dan sistem saraf manusia. Tanpa reaction biochemical tadi dan sistem saraf tu akan memustahilkan kemahiran berfikir. Okey, sebenarnya ramai yang tidak menyedari wujudnya pengaruh materialism dalam teori Darwinism dan menganggap ianya hanyalah satu teori sains berdasarkan observation, pemerhatian dan data, macam collection of data empirical semata-mata. Namun apabila diteliti secara mendalam, terbukti bahawa teori tersebut mendukung faham materialism seperti penggunaan istilah dan frasa hidupan berevolusi terjadi secara semula jadi disebabkan oleh tindakan alam tabi'i dan sebagainya. Penerangan fenomena tabi'i dan proses biologi yang diterangkan sebagai berlaku secara sendiri dan semula jadi. So benda-benda tu semua dianggap materialism ni ada dalam teori Darwinism sebab dia bersandarkan benda tu. Maksudnya kalau benda tu tak ada, maka tak adalah teori tu. Pendekatan sedemikian menunjukkan kehadiran pengaruh materialism. Macam saya cakap tadi, sekaligus menjauhkan manusia daripada mengakui kewujudan Tuhan. Maksudnya itu bukan, diorang ni menganggap benda tu bukanlah kerja Tuhan. Sebabkan benda tu ada jadi ada, kalau tak ada jadi tak ada lah. Itu yang digagaskan oleh fahaman materialism. Okey. Yang kedua, kita pergi pula kepada Dr. Henry Madison Morris III. Dr. Henry Madison Morris lahir pada 6 Oktober 1918. Beliau merupakan Young Earth Creationist America, beragama Kristian dan juga merupakan seorang jurutera sivil. Beliau adalah founder kepada Creation Research Society dan Institute Creation Research. Okey. Dr. Henry Madison Morris ni pada tahun 1939 beliau masuk Rice University dan grad di universiti tersebut sebagai seorang civil engineer, jurutera sivil atau jurutera awam, dan beliau sempat bekerja sebagai hydraulic engineer. Lepas tu beliau terus jadi pensyarah civil engineer di universiti yang sama. Pada tahun 1959 beliau dah jadi profesor untuk civil engineering di Amerika, dan itu merupakan tahun terakhir beliau berkhidmat dalam bidang kejuruteraan sivil. Pada tahun 1961, Dr. Henry Madison Morris menjadi co-author, penulis bersama yang menulis buku The Genesis Flood, di mana Genesis Flood ni dalam tu ada scientific explanation, penerangan saintifik untuk konsep creationism.
Okey, pada tahun 1970 itulah dia jadi co-founder kepada Institute Christian Research dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 2006. Okey, next slide adalah perbandingan Christianism dengan Darwinism. Teori biologi Darwinism ni dikembangkan oleh Charles Robert Darwin. Beliau telah menyatakan dengan jelas bahawa binatang, pokok, manusia pun merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup. Pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan melalui proses penurunan genetik dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies kehidupan di muka bumi, termasuklah kejadian manusia. Sebab tu Darwinism dia kata manusia berasal daripada manusia terevolusi daripada beruk. Okey. Okey, dalam teori Darwin ni dia percaya manusia adalah haiwan atau binatang yang lebih maju. Pokok pemikiran Darwin dan para pengikutnya mengemukakan bahawa ada sejumlah keturunan manusia yang berevolusi lebih cepat dan ada pula keturunan ataupun ras manusia yang keturunan manusia yang berevolusi dengan lebih lambat. Okey. Teori Darwin ni, teori creationism macam yang kita dah bincangkan tadi, dia memang tak ada apa-apa jenis. Dia memang percaya semuanya berasal daripada Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan. Kalau Darwinism ni dia banyak dia ada banyak prinsip. Prinsip yang paling penting ada 3. Dia punya evolusi tu terjadi pertama sekali daripada prinsip pemilihan alamiah ataupun natural selection. Yang kedua, pemilihan jantina, sexual selection. Yang ketiga, inheritance of acquired characters. Okey, kalau pemilihan alamiah tu Darwin cakap hanya yang paling kuat sahaja yang akan terus hidup. Contohnya kalau haiwan tu ataupun pokok tu dia boleh mengatasi pelbagai cabaran, contohnya cabaran tu seperti pemangsa, makanan dan sebagainya untuk kekal hidup, dia akan terus hidup lah. Kalau tak dia mati. Siapa yang paling kuat je akan terus hidup. Darwin percaya macam tu. Okey, yang kedua, pemilihan sexual selection. Darwin kata dia melibatkan persaingan sesama individu jantan spesies yang sama bagi mendapatkan betina dalam spesies tersebut. Okey. Dan Darwin fikir benda tu disifatkan sebagai kurang sengit berbanding natural selection tadi, pemilihan alamiah. Sebab pemilihan alamiah dia membawa kepada kematian. Kalau tak kuat, mati. Kalau pemilihan seksual ni, dia tak membawa kepada kematian atau kepupusan. Dia hanya memberi gambaran jantan yang paling kuat akan meninggalkan banyak anak berbanding jantan yang lemah. Okey, sekarang kita dah sampai slide yang terakhir. Slide saya yang terakhir ni merupakan slide mengenai ulasan artikel saya dalam CTU 552. Artikel tu adalah kajian seorang pensyarah Universiti Malaya bagi memenuhi keperluan ijazah sarjana pengajian Islam beliau. Beliau bernama Abdul Halim bin Ibrahim. Tajuk kajian beliau adalah Harun Yahya dan kritikannya terhadap teori evolusi Darwinism.
Okay. Dalam kajian beliau, penulis ni cakap Harun Yahya punya kritikan dari perspektif sains tu telah menunjukkan kepincangan, macam ketidakstabilan lah, yang ketara terhadap teori Darwinism. Contohnya seperti kritikan terhadap natural selection tadi, pilihan alamiah dan mutasi. Kedua-duanya tidak mampu sebenarnya menghasilkan organ maupun spesies yang baru. Kritikan Harun Yahya juga membuktikan bahawa pembentukan hidupan pertama dan proses evolusi hidupan daripada spesies primitif, spesies yang asal, menjadi hidupan yang peringkat ni lebih tinggi secara kebetulan adalah mustahil terjadi. Darwin ni dia percaya benda tu jadi secara kebetulan, which is sangat mustahil terjadi. Pengkaji menyimpulkan bahawa kritikan Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwinism adalah berasas dan mempunyai kekuatan berasaskan sokongan daripada kritikan sarjana-sarjana Barat dan Islam yang lain. Okey, sekian sahaja presentation saya mengenai assignment saya, Christianism, dan juga artikel yang telah saya pilih iaitu Harun Yahya dan kritikannya terhadap teori evolusi Darwinism. Sekian, terima kasih.